Pergi ayat 8 hingga 11. Apakah balasan untuk orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, jahatnya berat? Maka Allah Ta'ala kata fa'umuhu hawiyah, maka untuk mungkinnya kehidupan dalam neraka hawiyah. Barang siapa yang amalan kejahatan lebih banyak dari amalan kebaikan ataupun tidak melakukan amalan kebaikan yang boleh dinilai untuk dirinya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dinamakan tempat kembali kerana ia ditempatkan kepada sebagaimana ditempatkan kanak-kanak di sisi ibunya. Digunakan neraka hawiyah. Dinamakan neraka hawiyah iaitu membawa makna perosak, kerana ia mempunyai jurang yang dalam serta merupakan neraka yang tersendiri khusus, atau nama khas untuk orang jenis macam ni, neraka hawiyah. Orang Muslim yang berat amalan kejahatannya dan ringan amalan kebaikannya. Soalnya dalam ayat 8 sebenarnya tak dinyatakan, tak disebut khalidina fiha. Dan kalau kita baca dalam surah Al-Bayyinah, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikin fi nahri jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam ni, kekal dalamnya selama-lamanya. Di dalam ayat 8-11 ini disebut orang yang mukmin yang kurang timbangan kebaikannya dan berat dengan kejahatan, masuk neraka juga, neraka hawiyah, neraka yang menyala-nyala. Adakah kekal? Kata ulama-ulama ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka tidak kekal dalam neraka. Mereka akan dikeluarkan dari neraka apabila tamat tempoh siksaan. Dalam keadaan yang dah hitam legam semua ni keluarkan. Allah Ta'ala perintahkan malaikat menuangkan sejenis cecair ke atas badan mereka supaya mereka pulih seperti manusia biasa, dan dipakaikan pakaian ke syurga dan dibawa masuk ke dalam syurga, duduk dalam syurga buat selama-lamanya. Kerana apa? Kerana mereka masih ahlul iman, mereka masih lagi orang-orang yang beriman. Cuma mereka di dunia ni banyak buat maksiat, kurang buat kebaikan, banyak buat maksiat. Kita minta janganlah masuk golongan ni, Tapi kita sedar bahawa orang Islam, orang Muslim kita ramai yang seperti ini. Betul Allah Ta'ala turun ayat ni. Itulah wallahu a'lam. Baik. Dinamakan neraka hawiyah iaitu membawa makna perosak kerana ia mempunyai jurang yang dalam serta merupakan neraka yang tersendiri ini khusus. Kita mempercayai mizan atau dacing yang ditimbangan amalan sebagaimana ternyata dalam Al-Quran. Namun kita tak mengetahui bagaimana kaedah penimbangan tersebut dilakukan dan apakah piawaian yang digunakan. Kerana benda ini adalah benda gaib. Apa mizan tak tahu. Dacing ke? Timbang kilo ke? Jadi tak diketahui. Tidak diketahui secara jelas bagaimanakah kaedah penggunaan mizan itu. Allah SWT bertanya lagi, tahukah kamu apakah neraka tersebut? Soalan di sini adalah untuk menakutkan dan mendatangkan kegerunan pada manusia dengan menyatakan bahawa neraka itu terlalu asing dan pengetahuan biasa, dan dari pengetahuan biasa dan tidak diketahui hakikat sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala tanya, wa ma adraka ma hiyah, apakah dia negara hawiyah itu? Sebab manusia tak tahu. Manusia sebelum ada tuturkan wahyu pada Nabi SAW, manusia kafir ni tidak tahu apa itu neraka. Maka ditanya pada mereka, wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah itu, apa dia? Kata Imam Al-Zamakhsyari, hawiyah ialah nak ganti nama dhamir bagi musibah yang teramat sangat yang ditunjukkan dalam firman Allah SWT. Maksudnya maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, ataupun dhamir bagi hawiyah dan ha itu adalah untuk saktah, ini berdiam diri dan berkata. Maknanya kerana ada qiraat yang memang begitu. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah, dia buat saktah. Ma adraka ma hiyah
narun hamiyah. Hamiyah saktah tu seketika tu ya, kaedah dalam ilmu tajwid ni. Dalam qiraat Hafs dari Asim yang kita biasa baca, saktah ini ada sekurang-kurangnya 4 tempat dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin, mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman, tu yang pertama ya, surah Yasin. Yang kedua ya, ayat pertama dan kedua surah Kahfi ya, alhamdulillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan sampai habis. Yang ketiga, wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq, dalam surah Al-Qiyamah putra saya. Kemudian kalla bal rana ala qulubihim, itu dalam surah Al-Mutaffifin. Jadi ada 4, sekurang-kurangnya 4 tempat mestikan saktah dalam bacaan Al-Quran riwayat Hafs dari Asim. Adapun bagi qiraat lain, jumpa saktah di situ juga ada. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita tak terus sukunnya, terus waqaf je. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, narun hamiyah. Gitu Apabila pembaca menyambungnya setelah senyap itu, maka terhazaflah, ini terhapus dari penyebutannya. Hawiyah itu merupakan neraka yang suhunya sangat panas. Ia puncak kepanasan, berlaku kepanasan yang sangat pijar dan disertai oleh nyalaan api yang hebat. Ini menunjukkan betapa panasnya api neraka yang tersebut, yang melebihi kepanasan segala jenis api yang ada. Ini bukan saja hawiyah, dalam neraka lain super panasnya tak boleh dibayangkan tuan. Dalam kitab Qisasul Anbiya ada menceritakan bagaimana Nabi Adam AS apabila diturunkan ke dunia bersama Siti Hawa dan jumpa balik di padang Arafah tu, nak mulakan hidup yang baru di atas muka bumi ni. Siang okey, malam gelap. Jadi macam mana nak menerangi malam yang gelap ni? Nabi Adam minta Allah SWT turunkan api dari neraka untuk Nabi Adam guna sebagai api di atas muka bumi. Maka Allah Ta'ala turunkan secebis api neraka. Api neraka secebis ni turun di atas satu kawasan yang berhutan, terbakar habis hutan tu secebis Maka Nabi Adam kata, tak apalah, tak payah, tak perlu lagi, aku tak perlukan api neraka secebis ni. Tunjukkan aku cara membuat api. Maka Allah Ta'ala ilhamkan, tunjuk Nabi Adam melalui malaikat, dan malaikat mengajar Nabi Adam bagaimana mengeluarkan api. Itu yang gesel batu kan, terpercik api, kena pada benda kering, maka datangnya api. Sampai ke ini kalau sahabat-sahabat kita, anak-anak kita yang ikut perkemahan pengakap, kelab pengakap, persatuan pengakap, mereka diajar cara-cara untuk membuat api. Katalah Sultan tak ada mancis, macam mana nak dapatkan api? Maka mereka diajar cara mendapat mencipta api atau membuat api. Begitu. Baik. Imam Malik, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Yang api dinyalakan oleh Nabi Adam, yang ini manusia, adalah sebahagian dari 70 bahagian dari api neraka Jahannam. Qalu ya Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kanat lakafiyah, adakah ia telah mencukupi sekadar itu? Maka jawab Nabi SAW, faqala innaha fudilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'an. Sesungguhnya api neraka itu melebihi 69 bahagian dari api yang dinyalakan oleh manusia. Itu dia tuan-tuan. Jelas dari situ. Api neraka Jahannam ni terlalu besar jika dibandingkan dengan api yang dicipta oleh manusia. Api mana yang kita sebut tadi, di dalam cerita yang dimuatkan dalam kitab Qisasul Anbiya. Imam Ahmad mengeluarkan sebuah